Apabila menerima borang permohonan, anda perlu menyemak dahulu adakah borang itu lengkap dan adakah ianya layak untuk diluluskan atau perlu ditolak. Mari kita lihat kandungan borang 1A. Di ruangan kepada, pastikan bahagian pilihan raya di mana pegawai pengurus bahagian pilihan raya, parlimen atau DUN di mana anda bertugas. Sekiranya bukan, semakkan nombor kad pengenalan pengundi melalui sistem MySPR Semak ataupun apps MySPR Semak atau melalui daftar pemilih pilihan raya yang dibekalkan kepada anda. Ada kemungkinan pengundi salah tulis atau tidak tulis langsung ruangan ini. Kalau tidak ditulis, mohon pasukan penolong pegawai pengurus undi pos tuliskan selepas menyemak. Sekiranya pengundi bukan pengundi di bahagian pilihan raya anda bertugas, tolak sahaja permohonan ini. Di bahagian A adalah maklumat pemohon. Ada nama, ada nombor kad pengenalan, ada nombor tentera atau polis, nombor telefon, alamat email dan pilihan kategori. Pastikan ruangan ini ditulis dengan lengkap. Yang paling penting adalah nombor kad pengenalan ataupun nombor tentera ataupun polis untuk kita menyemak betulkah pengundi mengundi di bahagian pilihan raya yang kita uruskan. Sekiranya bukan, anda mempunyai dua pilihan. Sama ada untuk membantu pengundi mengemukakan permohonannya kepada pegawai pengurus yang betul atau memaklumkan pengundi bahawa permohonannya ditolak kerana dia bukan pengundi di bahagian yang anda uruskan. Selesai menyemak bahagian A, kita semak pula bahagian B. Bahagian B adalah permohonan, diisi oleh pemohon. Bahagian ini perlu dinyatakan bahagian pilihan raya yang pengundi mengundi, di negeri mana dan nyatakan tarikh. Tarikh ini perlulah dalam tempoh yang diwartakan. Apa yang dimaksudkan dengan tempoh diwartakan? Tempoh diwartakan adalah tempoh permohonan dibuka sehingga permohonan itu ditutup. Tidak boleh lebih awal, apatah lagi tarikh yang lebih lewat. Dan pastikan tarikh adalah dalam tempoh diwartakan. Sekiranya pengundi tidak menulis tarikh, tuan-puan boleh menulis tarikh semasa menyemak permohonan ini. Dan sekiranya berlaku keadaan pengundi salah menulis parlimen atau DUN yang dia mengundi, betulkan sahaja. Okey, betulkan sahaja kerana ia tidak menyalahi mana-mana peraturan. Memandangkan kita telah menyemak pun pengundi itu mengundi di mana, nyatakan sahaja parlimen dan DUN di mana pengundi itu mengundi berdasarkan semakan kita tadi. Dan seterusnya, pastikan pemohon menandatangani permohonan ini. Sekiranya tidak ditandatangani, hubungilah pengundi dan minta dia mengemukakan permohonan yang baru yang lengkap. Sekiranya tidak, borang ini tolak sahaja. Seterusnya, bahagian C iaitu bahagian perakuan. Bahagian ini sangat penting dan ianya ditandatangani oleh orang yang boleh mengesahkan bahawa pemohon adalah layak untuk memohon undi pos. Sebagai contoh, sekiranya pemohon adalah seorang petugas pilihan raya, pegawai pengurus boleh menandatangani ruangan perakuan ini. Sekiranya pemohon adalah di kalangan polis ataupun tentera, majikan mereka boleh menandatangani permohonan ini. Dan begitulah seterusnya. Sila pastikan ianya ditandatangani dan sekiranya tiada pengesahan, tolak sahaja permohonan ini. Dan bahagian yang terakhir adalah bahagian D, status permohonan. Pilih keputusan sama ada diluluskan atau ditolak. Sekiranya ditolak, nyatakan alasan penolakan. Dan pilihlah medium pemberitahuan penolakan yang dipilih oleh pasukan anda. Dan yang terakhir, bahagian ini memerlukan tanda tangan pegawai pengurus. Dan sekiranya pegawai pengurus membenarkan penolong pegawai pengurusnya untuk menandatangani ruangan D ini, penolong pegawai pengurus boleh menandatangani ruangan ini. Jangan lupa untuk meletakkan tarikh. Setelah menyemak borang dan kelayakan, saya galakkan pasukan penolong pegawai pengurus undi pos untuk menyediakan 2 dulang ataupun 2 tray. Satu tray adalah untuk tray yang diluluskan dan satu tray lagi adalah untuk borang yang ditolak. Masukkan borang mengikut keputusan yang telah ditetapkan selepas menyemak kelayakan pemohon. Okey, setiap petang mungkin serahkanlah dulang-dulang ini kepada pejabat pegawai pengurus ataupun penolong pegawai pengurus untuk ditandatangani. Dan setelah pegawai pengurus ataupun penolong pegawai pengurus telah menandatangani borang-borang yang telah disemak itu, permohonan yang diluluskan perlulah direkodkan ke dalam format Excel